Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Kembali lagi bersiaran secara langsung hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari kita meraihkan perayaan kebangsaan kita juga. Hari ini adalah Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan, sama-sama kita lakukan pecutan terakhir dalam menunaikan ibadah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Hari ini Jess, 7 Mei 2021 bersamaan dengan 25 Ramadan 1442 Hijriah. Apa khabar anda di rumah, di mana sahaja anda berada? Kami sentiasa harapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan baik-baik sahaja. Jess, lama tak bergandingan dengan orang sebelah ni. Betul, lama tak bergandingan dengan Gas. Tup-tup tengok, orang segak-segak macam ni. Siap pakai lagi complete set untuk Hari Raya. Dia pun apa juga kurangnya kan. Kita kena puji dia. Jangan cakap hari ni cantik, hari-hari cantik. Apa khabar Jess? Khabar baik Gas. Okay. Everything okay so far? So far, so good. Alright. Juga kami ingin sapa anda di rumah, sekiranya anda hari ini mungkin bersiap untuk pergi ke kerja, jangan lupa untuk sediakan keperluan dalam norma baharu ini, iaitu kita perlu bawa hand sanitizer, pakai pelitup muka dan sebagainya. Kerana kita sekarang ini walaupun nak menjelang Hari Raya Aidilfitri, kita kena pastikan bahawa kita juga berusaha untuk melandaikan lekuk COVID-19. Jess, hari ini apa antara topik yang akan kita kupas di pagi Jumaat ini? Banyak topik yang kita nak kupaskan bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Sangat meriah ya set kita pada hari ini. Jadi topik pertama yang kita akan kupas mengenai Orkid Sarawak ke sidang dunia. Gas minat orkid tak? Lama ni, lebih daripada 5 saat. Minat, tapi kalau nak menanam tu kena belajar lah hari betul. Ni. Dan topik yang kedua, Gas, peranan VCEE 19 dalam meringankan beban petugas barisan hadapan. Nak tahu lebih lanjut, kena setia bersama kami di hujung rancangan. Sehingga ke hujung rancangannya, kerana kita akan bersiaran sehingga 8.30 pagi. 8.30 pagi, betul. Dan sebelum itu, pastinya kami bawakan kepada anda perkembangan semasa yang perlu untuk anda tahu. Pastinya sebelum anda nak memulakan hari anda pergi ke tempat kerja dan sebagainya, supaya apabila lepak dengan kawan-kawan pejabat nanti dalam norma baharulah anda sekurang-kurangnya tahu apa perkembangan semasa yang berlaku. Jadi kita nak bawakan satu topik, iaitu berita gembira yang menjadi bahan bualan masyarakat Malaysia semalam, iaitu COVID-19 bukan penghalang Pandelela Rinong raih pingat emas di kejohanan dunia. Kita nak mulakanlah dulu dengan mengucapkan syabas dan tahniah kepada atlet terjun negara kita ni Jess, yang berasal dari Bumi Kenyalan Sarawak, Pandelela Rinong, kerana telah berjaya meraih pingat emas dalam acara 10 meter platform individu di kejohanan Piala Dunia Terjun FINA 2021 di Tokyo, Jepun. Pandelela berusia 28 tahun mempamerkan aksi terjunan hebat dengan mengumpul 35.7 sifar mata. Dan apa yang paling penting sekali, penerjun kelahiran Sarawak itu adalah rakyat Malaysia pertama yang berjaya menaiki podium kejohanan dunia berkenaan. Saya nak tambah sedikit Gas. Beliau berasal daripada perkampungan Bidayuh di Bau. Di Bau. Betul. Dan juga pada usia 7 tahun beliau telah dipilih menjadi perenang negeri dan menyambung latihannya di Sekolah Sukan Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Maksudnya beliau dah ada ijazah sains sukan di Universiti Malaya jurusan pengurusan sukan. Tahniah dan majulah sukan untuk negara Gas. Majulah sukan untuk negara. Juga Jess, Pandelela meraih gangsa sebelum ini dalam acara yang sama dan edisi terakhir di Wuhan pada tahun 2018. Dalam pada itu, ramai sebenarnya yang mengucapkan ucapan tahniah kepada Pandelela, termasuklah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengucapkan tahniah kepada Ratu Terjun Negara ini. Kata Perdana Menteri melalui laman Facebook rasmi beliau, keringat dan komitmen Pandelela telah memastikan jalur gemilang terus berkibar megah di persada dunia. Memetik artikel di website TVS sendiri bertajuk "Kerana gentar, Pandelela lari sembunyi dalam tandas, hanya sedar menang emas selepas dihubungi jurulatih." Fahamlah. Maksud dia sendiri tak tahu masa tu Gas? Tak tahu. Lepas terjunan yang terakhir, terus tu. pergi ke tandas kerana takut nak lihat skrin. Tapi setelah dihubungi oleh jurulatihnya, siapa sangka tuah dimenangi oleh atlet terjun negara yang berasal dari Bau Sarawak ini. Beliau berjaya meraih pingat emas. Emas pertama untuk tahun ini bagi Pandelela Rinong. Gas, dengar-dengar dia juga minat K-pop Gas? Kan, minat K-pop. minat anime Jepun. Memang tegar lah. Nak tahu lebih
lanjut nantilah. Pastinya anda boleh saksikan video ini kerana kita juga pernah menemu bual Pandela Rinong sebelum ini. Bukan mengenai sukan tetapi sisi kehidupan beliau yang berbeza. Apa yang beliau suka lakukan dalam kehidupan beliau? Saya rasa beliau ni seorang yang funny sebenarnya. Yang ceria. Sangat Gas pernah jumpa depan-depan. Kan, merendah diri dan kita tak sabar nak menanti kepulangan Pandela Rinong di Sarawak. Tapi sebelum itu apa kata kita saksikan video ini dahulu. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar orang Sarawak? Kali Tok Gas bersama dengan heroin Sarawak. Say hi Pandalela. Hai. Gas bersama dengan Pandalela Rinong. Hari Tok, semua orang tahu Pandalela adalah atlet negara kita, tapi semua orang tahu apanya pola dalam kehidupan hariannya, sisi berbezanya. Hari Tok Pandalela ready sih nak reveal semuanya dengan semua. Boleh. Okey, 10 quick questions Kita jawab sikit aja. Rule-nya 2 saat aja. Okey. Okay, first question. BTS kah Big Bang? Big Bang. Okay. Jungkook kah G-Dragon? G-Dragon. Nampak gila ni tu. Alasku. Okay. Blackpink or Twice? Blackpink. Okay. Beach kah City? Beach. Okay. Muscular kah Gentleman? Muscular. Okay. Gentleman. Ya. Halfway to go. Ikan tubek kah ikan lumek salai? Ikan terubek. Okay. Ya Allah, terobekin dah aku. Ikan terubok ke ikan lumek salai? Ikan terubok. Ikan terubok Okey. Kolok mi kan laksa Sarawak? Si boleh pilih Dua-dua. Okey, dua-dua lah. Dua-dua nang nyaman sebenarnya. Okey. And then baju kurung kah kebaya? Kebaya. Thriller kah romance? Thriller. Thriller sama. Okey. Makeup kah no makeup? No makeup. Clumsy kah cool? Yo. Sapaya. Kita clumsy kah cool? Kami clumsy kan Clumsy. ada. Cool pun ada. Okeylah. Thank you. And apa wish kita dekat semua orang di luar yang adore kita, especially kepada golongan belia, apa kita pun pesanan kepada sidangnya in chasing their dream? Wish me luck for 2020 Tokyo, and also thank you for supporting me. Never give up in achieving your dream. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Gas, walaupun hari ini hujan, tapi kita tetap bersemangat Semangat untuk menghadapi hari-hari. Semangat itu penting. Dan juga Gas, kita nak war-warkan kepada semua mengenai berita mengenai COVID-19. Tapi kita nak bagi sedikit perincian secara ringkas saja, di mana saya akan jelaskan sedikit status COVID secara keseluruhan di Malaysia. Kes baru positif semalam dicatatkan sebanyak 3,551 kes, di mana 3,535 adalah daripada tempatan dan 16 daripada import. Dan juga Selangor adalah merupakan antara yang tertinggi yang mencatatkan kes tersebut, iaitu sebanyak 1,137. Diikuti pula KL, Kuala Lumpur iaitu sebanyak 477, dan Sarawak sendiri adalah berada di ranking yang ketiga sebanyak 391 kes direkodkan. Betul. Jadi ini menjadikan jumlah positif keseluruhan sebanyak 427,927 kes. Kes sembuh baru adalah sebanyak 2,709, jumlah kes sembuh adalah 3,952,555 kes. Jumlah kes kematian Gas semalam sangat banyak iaitu seramai 19 kematian. 19 kematian termasuk satu bukan warga negara akibat jangkitan COVID-19. Jadi kita bagi pihak TVS ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Dan untuk di Sarawak secara khususnya, macam Jess katakan tadi, 391 kes baharu COVID-19, 5 kematian dicatatkan iaitu di Bintulu, Bintangor, Sibu, Bintulu dan Kuching. Maksudnya 2 dari Bintulu, masing-masing 1 daripada Bintangor, Sibu dan Kuching. Dan kami ingin beri pesanan kepada anda acap kali untuk anda sentiasa cakna, sentiasa amalkan 3W, wash, want and wear, dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan
Close Conversation. Itu adalah perkembangan secara ringkas COVID-19 yang kami bawakan kepada anda. Biarpun di Sarawak menunjukkan sedikit penurunan, tetapi jangan jadikan ini sebagai tiket untuk kita sambil lewa, ya, tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Kata orang Sarawak, kenanglah tidak di hospital siap frontliners kita yang selalu meluahkan rasa letih, ya, melihat kepada suasana yang sangat tegang dan tertekan akibat pandemik ini. Jadi apabila kita mengenang setidaknya, kita pun sentiasa ingat-ingatlah untuk sentiasa patuhi SOP. Okey, topik kita pada hari ini, kita akan bercakap mengenai orkid, bunga orkid. Sebab kita tahu 23 hingga 26 April yang lalu, 4 pelajar tingkatan 4 MRSM Kuching menjadi pelajar pertama Malaysia membentangkan projek penyelidikan berkaitan spesies orkid terancam di Sarawak pada persidangan orkid sedunia WOC ke-23 di Taiwan secara maya. 4 orang pelajar tersebut adalah Alwincha Lovina Douglas, Humaira Hossein, Nur Husnina Muhammad Iskandar dan Natalia Jursi Jurid. Projek tersebut telah melibatkan 11 orang pelajar secara keseluruhan, termasuk 2 guru, pengetua sekolah, pengasas serta ahli Persatuan Orkid Sarawak. Jadi untuk membicarakan mengenai topik Orkid Sarawak ke sidang dunia ini, kita bersama dengan Puan Zurinawati binti Zaidil, Presiden Persatuan Orkid Sarawak, dan Humaira Hossein, pelajar tingkatan 4 MRSM Kuching. Sekolah saya dulu tu. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Humaira. Apa khabar kita dua? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat sahur pagi tadi? Sempat dah? Saya dah skip? Puasa so far okey? Okey. Alhamdulillah. Okey, Puan Zurinawati, sebagai mukadimah, boleh Puan kongsikan kepada penonton kita lebih lanjutlah mengenai gerak kerja penyelidikan tu, Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sarawak. Okey, permulaannya berkenaan dengan orkid spesies, sebab kebanyakan orang tahu perbezaan ataupun spesies orkid dan orkid hybrid. And then orang awam lah terutamanya, bila kami orang Persatuan Orkid Sarawak membuat penyelidikan soal selidik lah kepada pihak orang awam tu, kebanyakan tidak mengetahui perbezaan antara orkid hybrid dan orkid spesies. So kami punya tujuan utama Persatuan Orkid Sarawak adalah untuk memberi kesedaran kepada orang awam tentang orkid spesies Sarawak tu lah. Okey. And then kalau kita lihat dekat kita pergi pasar minggu ke apa kan, most kita nanggap memang orkid kacak-kacak lah. Oh, kacak-kacak. Okay. Tapi tahukah anda bahawa kebanyakannya adalah orkid hybrid? Bukannya orkid spesies Sarawak. Ya, kebanyakan orang tahu lah. Okey. Orkid hybrid. Kita tertarik juga nak mengetahui mengenai orkid hybrid ni, macam mana ianya dilakukan, Puan? Okey, tanpa orkid spesies tidak ada wujud orkid hybrid. Sebabnya adalah induknya. Induknya yang dikacokkan lah macamnya. Macam orang ada anak orang putih. Contoh dengan orang Sarawak kan, digabungkan kemudian jadilah hybrid. Sama lah macam ni lah. Yang ada darah orang putih sikit. Yang hybrid lah. Saya spesies. Okey, kalau spesies dengan hybrid, yang mana satu lagi kata orang lebih cantik mungkin? Okey, dua-dua cantik. Okey, tetapi untuk mengekalkan ekosistem kita sangatlah memerlukan orkid spesies tu lah. Okey, tanpa kita nak menyeimbangkan ekosistem flora fauna kita perlukan orkid spesies untuk mengekalkan keseimbangan negeri kita. Ya, betul. Dari segi harga, Puan, kalau boleh dikongsikan spesies dengan hybrid, yang mana satu lebih mahal? Okey, orkid spesies tidak boleh diniagakan. Okey. Orkid hybrid boleh diniaga. Tapi orkid spesies tu dia perlukan permit daripada Sarawak Forestry lah. Boleh berjual beli secara boleh sekati lah. Ya. Gas, untuk pengetahuan semua juga, kita dekat dunia ini ada 700 jenis orkid. Sebab tu lah susah kita nak faham dan juga nak identify sama ada itu orkid dari Sarawak ke, kita ada juga orkid dari Sarawak. Jadi kita nak tahu, Puan, apa antara objektif utama kajian yang dijalankan? Okey, antara utama kajian kami adalah untuk membuat pembenihan daripada biji benih orkid. Okey, daripada biji benih yang kami pilih ni adalah Dendrobium anismum, iaitu salah satu spesies orkid yang terancam lah di Sarawak tu. Nya hampir pupus. Yang last ditemui di Bauk pada 2002. 2002. Sekarang tu dalam kategori yang terancam lah. Ya, betul. Kategori yang terancam. Tahu tak kita ada jenis orkid yang nama slippers juga?
Tak tahu. Yang saya tahu ada orkid. Ada, betul tak? Ada slipper. Harimau. Orkid apa dia? Orkid rama-rama ada kah? Tapi Sekali saya je nak mention nama orkid lah. Sekali je gas. Tapi kita nak tahu kenapa memilih orkid Dendrobium anosmum ni? Okey, salah satulah yang kita pilih. Sebabnya kan ada banyak. Sarawak ada 2,000 lebih spesies orkid Sarawak. So kita pilihnya sebabnya mempunyai nilai value yang tinggilah. Untuk perubatan pun boleh. Di sampingnya cantik. And then kita memang pilihnya special lah untuk projek MRSM tu lah. Okey. Cakap mengenai MRSM, Humaira sekolah dekat MRSM Kuching. Kita tahu MRSM Kuching ni memang sangat popular dengan pelbagai aktiviti sains seperti tunas saintis dan sebagainya. Apa yang sebenarnya mendorong Humaira untuk turut terlibat sama dalam program ini? Sebenarnya Humaira memang minat dekat barang-barang yang relate dengan tumbuh-tumbuhan, and Humaira memang minat dekat kerja praktikal. Jadi bila pihak sekolah dengan pihak Saroso buat pemilihan, Humaira memang usahalah nak dapat nak menyertai dalam projek ini. Jadi saya memang nak berterima kasihlah dengan pihak sekolah dan pihak Saroso kerana buat bagi memupuk minat kami dalam bidang ini. Okey, bagaimana sebenarnya titik pertemuan tu antara MRSM Kuching dengan Saroso? Kenapa MRSM Kuching, Puan Zurinawati? Okey, pada permulaannya kita ni tidaklah secara umum untuk memilih sekolah, tetapi secara tidak langsung berjumpa daripada salah seorang ahli Saroso yang ada pertalian dengan MRSM, maksudnya anaknya bersekolah di situlah. Jadi beliau pun menyatakan kepada pengetua sekolah. Jadi pengetua sekolah menyatakan berminatlah untuk membuat projek tu. Jadi kami orang pergi ke sekolah MRSM dan mulalah daripada segi memang MRSM sanggup untuk bekerjasama dengan Saroso. Jadi kami pun memulakanlah sebab tanpa kami memerlukan juga murid-murid yang memang ada latar belakang sedikitlah tentang sains lah. Bagi-bagi Tok Kelakar pasal orkid, saya kira makcik-makcik di rumah mungkin nak tahu jugalah antara tips penjagaan orkid mungkin di dalam rumah ataupun di luar rumah, tapi sebentar lagi kita akan kongsikan. Dan kita tahu juga di MRSM Puan Zurinawati ada sikit makmal khusus untuk aktiviti Tok nak. Tapi kita nak tahu juga sebab dalam kajian tadi ada menyentuh mengenai aktiviti ataupun kajian terhadap pembenihan. Bagaimana sebenarnya pembenihan orkid ini dilakukan, Puan? Okey, pembenihan orkid tu kita mulakan daripada biji benih lah. Biji benih orkid. Lepasnya kita akan sterilize dan kita buat ada resepi tertentulah untuk membuat egarnya lah. Kemudian akan kita buat pembenihan daripada biji benih ya. Kemudian kita semaikanlah. Semuanya mempunyai protokol yang pun lah. Ada SOP-nya pun. Maksudnya boleh juga mun diimpun nak bertanam sendiri di rumah nak? Tanam diimpun boleh, tetapi yang kami buat tu adalah pembenihan. Maksudnya daripada biji benihnya kita potong, olah macam saintis lah. Macamnya memerlukan tahap kesabaran yang tinggi tu jaga orkid. Dipingan tangan juga sebenarnya. Okey, Humaira, saya nak tanya, Humaira kan merupakan seorang pelajar cemerlang. Jadi yang sama minat dalam penyelidikan dan juga pernah menyertai persidangan Orkid Asia Pasifik, APOC ke-13 pada tahun 2019. Jadi masa tu apa perasaan Humaira? Saya rasa amat bangga dan terujalah sebab saya diberi peluang untuk mengharumkan nama sekolah saya MRSM Kuching dan mengharumkan nama Malaysia, dan melalui projek ini saya percaya yang kita boleh mencapai pelbagai perkara tidak kira usia. Tak kira usia kan? Tahun depan nak tingkatan 5. Agak-agaknya mungkin sibuk dengan SPM kan? Bila sibuk dengan SPM ni rasa-rasanya masih lagi nak terlibat juga tak untuk program ini nanti? InsyaAllah nak. Itulah semangat dia pelajar kita walaupun sibuk dengan peperiksaan utama. Tetapi sebenarnya apabila melibatkan diri dengan aktiviti macam ni, Jess, ia sebenarnya memberikan mereka satu ruang untuk mereka berehat. Yang mana orang kreatif ni nak berehat buat cara macam ni lah dengan melakukan kerja-kerja
seperti gardening dan sebagainya. Selepas ini, kita masih nak meres Puan Zrinawati tu, Tek. Nak tahu macam ni ataupun apa elemen persekitaran yang kita perlukan untuk pastikan orkid yang kita tanam ya subur dan sebagainya. Selepas tu, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kita nak raikan juga mereka yang menyampaikan ucapan selamat pagi kepada kita. Daripada Elisha, daripada Neo, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada anda semua. Diharapkan semuanya okey-okey sahaja. Jangan tersasul makan ke apa ke. Sik amat lagi. Sayang pun kita pecah posa. Tahan lah. Okey. Jadi hari ini kita berbicara mengenai bunga orkid ke persada dunia. Dan tadi Puan Zrinawati ada berkongsikan mengenai bagaimana proses pembenahan untuk bunga orkid ini, dan sekarang ini pastinya mereka di luar sana tertanya-tanya apa elemen persekitaran yang perlu diambil kira untuk menjaga orkid ini, Puan? Macam saya katakan tadi, kalau orkid spesies lain sikit penjagaannya, dan kalau orkid hybrid lain sikit. Kalau katakanlah spesies lebih mudah dijagalah, sebabnya kan kalau mengikut macam alam sekitar biasa, hutan apa semuanya kan perlu disiram, perlu by on, natural. So tetapi di mana kita letaknya, sama ada redup kah, yang perlukan berapa persen of matahari kah, ya gitlah melibatkan keadaan macam ya. Tetapi jika hybrid tu lebih sensitif sedikit lah, perlukan lebih sikit jagaan. Makan cukan tak nak. Lebih sikit lah. Mula kita nak relate dengan Sidak yang mempunyai orkid di rumah lah. Jess ada orkid? Tak ada. Saya tak pandai tanam bunga kan. Jess sendiri yang orkid? Kalau di rumah lah kita ada tanaman seperti orkid ni kan, Puan, apa sebenarnya yang perlu mereka tahu faktor penjagaan bunga orkid ni? Apa yang paling penting? Yang paling penting kalau orkid, satu adalah yang pun medium dalam kita menanamnya. Antaranya adalah yang arang, peat moss, kemudian siraman juga lah. Cara menyiramnya lah juga. Ada macam jadual kita, boleh terlampau banyak air dan boleh kurang juga. Kena kita tanya juga aja kena kita makai arang. Kena instead of tanah kita makai arang untuk orkid tu. Ia mempunyai nutrien yang pun lah untuk, even though dalam pembedahan kami orang pun menggunakan agar adalah mediumnya arang. Okey, saya kira mungkin bagi mereka yang suka bercucuk tanam di luar sana, mungkin ini perkara yang mereka sudah ketahui. Tetapi mungkin mereka ingin untuk mencuba hobi ini, boleh guna arang juga untuk dapatkan nutrien itu demi kesuburan tanaman orkid anda. Makmal in vitro ada terletak di MRSM Kuching dan ianya merupakan yang pertama di Malaysia dan telah dirasmikan pada bulan Julai 2019 untuk tujuan pemeliharaan orkid dan projek berasaskan pendidikan. Boleh dikongsikan oleh Puan Zrinawati lebih lanjut mengenai makmal ini, dan apakah antara projek lain yang mungkin turut dilaksanakan di makmal tersebut, Puan? So far kami akan meneruskan lagi dengan pembenahan orkid ini tadi. Tetapi kami teruskan dengan student barulah. Maksudnya daripada Form 1, Form 2, Form 3. Jadi mereka berterusan. Katakanlah student dah keluar, jadi yang lain akan jadi pelapis lah. Tapi yang mereka belajar hanya untuk cara menanam orkid? Yang salah satunya adalah pembenahan. Pembenahan tu lah yang paling penting sekali lah. Kemudian bila dah matured orkid ni nanti, barulah mereka akan menanamnya di nursery lah. So dekat MRSM juga kami dah buat satu nursery untuk menanam orkid ni tadi. Amak dah sebenarnya asyik pergi MSM Kuching, boleh gambarkan macam ni makmal in vitro dengan nursery ya. Mesti meriah dengan tanaman orkid mungkin sekarang tu. Boleh kita gambarkan macam ni rupa keadaannya di sekolah kita tu. Dekat lab memang selalunya meriah lah, full of student junior, and selalunya proses nak ajar dan mereka tengah belajar tu memang
meriah lah dalam lab. Dari segi tanaman, banyak tanaman orkid di MSM Kuching sekarang. Oh, sangat banyak. Yang Sangat merah sendiri tanam ada? Ada banyak banyak. Dah habis sekolah kelak, insya-Allah tahun depan tingkatan 5. And then habis sekolah kelak, mungkin ada rasa nak ngabas balik tanaman kita di MSM? Oh, kalau Bawa boleh. balik kot. Kalau boleh. MSM kan full boarding school, sekolah bersama penuh. Kini tu masih ada ya ke sekarang cuti? Oh, sekolah online, secara online. Kita adik pun berasal dari Kuching, oh? Yes. Okey, sebab apa? Sebab Nya minat biologi, pelajar cemerlang, and then suka dengan aktiviti-aktiviti sains macam tu. Kita tanya jugalah untuk inspirasi students di luar sana, macam ni kita membagi masa. Dah lah, mereka perlu bekerja-kerja dengan silabus yang banyak tertinggal disebabkan oleh pandemik yang melanda sejak tahun lepas. Jadi dengan adanya aktiviti sains macam ini, dengan perlunya untuk perform dalam ujian selaras, MSM ujian selaras kan. Jadi macam mana kita bagi masa kita, Maira? Oh, sebenarnya nak mula-mula ya memang susah lah. Rasa macam tak dapat nak balance kerja sekolah dan kerja makmal. Tapi apabila members dekat lab tu makin banyak sebab junior masuk, kerja tu dibahagikan dengan sama rata. So load kerja tu makin sikit lah. Jadi lebih senang nak bahagikan kerja. Tapi memang mesti pandai atur masa lah. Ni memang pelajar cemerlang ni. Ya, itulah saya nak dia heret adik saya belajar dengan dia kan. Sama kelas? Sama kelas dia dengan adik saya. Biar dia belajar penyelidikan pasal orkid ni. Dia tanam orkid dekat rumah saya. Jahat kakak ni. Puan Zurianwati, kita nak tahu apa sebenarnya special bunga ini? Mungkin ramai lagi yang masih tak tahu specialnya bunga orkid ni. Apa keistimewaannya? Keistimewaan bunga orkid. Bunga orkid, okey, bunga orkid spesies lah. Okey, kita perlu jaganya lah, perlu jaga daripada pupus. And then tanpa orkid tu seed balance lah ekosistem flora fauna kita. Dan even though pollinator pun Nya kenal dengan orkid hybrid. Jadi jika pollinator tu Nya hanya kenal dengan spesies orkid Sarawak aja. Jika hybrid, Nya akan pollinate, Nya akan mendebungakan orkid dia. Jadi bila Nya macam ni, Nya akan berkembang. Jadi bila dengan kita dengan orkid spesies tadi, orkid spesies Sarawak, Nya akan berkembanglah dengan seluruh Sarawak. Jadi kami orang tadi daripada kalau kita nak mulanya secara natural, lambat sedikit. Tetapi dari segi cara pembenihan tu tadi, kami orang akan dapat biarkannya dengan lebih banyak. Sebab dalam botolnya around 1,000 lebih. Satu botol sahaja. Bayangkan yang kita bolah daripada satu biji benih ya dapat beribu-ribu. Jadi kita dapat transferkannya balik ke alam semula jadi. Sebagai Presiden Persatuan Orkid Sarawak lah Puan, bagaimana Puan melihat bahawa kajian ini tidak terhenti setakat ini sahaja, yang mana orang ramai di luar sana juga perlu terlibat sama untuk tahu macam mana pollination ataupun pembenihan orkid ini dilakukan supaya orkid Sarawak ini tidak pupus di telan zaman, Puan? Okey, salah satu objektif persatuan kami adalah memberi kesedaran kepada orang awam tentang kewujudan orkid spesies dan juga bagaimana nak mengekalkan. Okey, and then ada juga kami membuat beberapa program bersama orang awam tentang kesedaran lah berkenaan dengan orkid spesies. Dan dari segi tu kami berharaplah orang awam dapat bersama-sama kami dalam mengekalkan orkid Sarawak ni lah. Taman orkid yang dekat dengan Wisma Wapak Malaysia. Jess pernah pergi di sana? Saya belum pernah pergi tapi saya nampak satu video yang mereka mereka promote. Puan terlibat sama juga untuk operasi di Sia mungkin? Bila Puan pernah pergi ke Sia? Di Sia memang banyak dengan orkid Sarawak ataupun orkid hybrid bila Puan Angga? Dua-dua ada lah. Dua-dua ada. Kacak di Sia Jess. Mau nari raya, mau kita pergi Sia kacak pakai OOTD raya. Dah ada idea dah. Dah ada idea dah. Selain kita baju kita kacak, persekitaran kacak, banyak bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, banyaklah oksigen di Sia. Sihat tubuh badan kita. Okey, Humaira, macam ni kita nak tahu yang bahawa sebagai seorang pelajar tu, apa yang kita dapat
belajar something new daripada program tu. Mungkin si semua pelajar di luar sana tahu macam ni nak mula pembenihan orkid. Mungkin ada segelintir tahu macam ni nak tanam ataupun jaga orkid, tapi stop macam ni nak mula pembenihan. So kita tahu benda ya. So apa antara lagi mungkin pengetahuan baru yang kita belajar? Oh, sebenarnya daripada melalui projek ni, saya dapat banyak sangat peluang yang pelajar lain tak dapat. Contohnya Maira pada 2019, sepanjang tahun 2019, Maira dapat peluang nak mendaki gunung-gunung dekat Sarawak, contohnya Gunung Santubong. Jadi Maira dapat pengalaman belajar tentang orkid dekat Sarawak secara hands-on learning lah. Boleh diaplikasikan untuk tunas saintis. Dah free dah dapat idea. Student lain terpaksa cari idea baru. Betul. Kan. Contoh. Okey, Humaira, macam sekarang ini Humaira tingkatan 4. Tahun depan SPM. Dan itu pastinya peperiksaan yang sangat utama dan perlu diberi perhatian. Kalau kita nak boleh tahu jugalah apa cita-cita Humaira nanti. Buat masa sekarang, Maira tetapkan cita-cita Maira nak jadi seorang research scientist. Kalau boleh, something yang melibatkan tissue culture lah. Wow. Tissue culture. Dah ada masa depan dia dekat sana kan. Sesuai sekali dengan apa yang diceburi oleh Humaira sekarang ini. Kami juga nak ucapkan syabas kepada Humaira. Semoga insya-Allah dipermudahkan untuk mencapai cita-cita tersebut. MSM Kuching. Saya ingat lagi lagu MSM Kuching. Kelak lepas tu kita nyanyi sama-sama. Okey, Puan Zunawati, akhir sekali kalau boleh dikongsikan harapan dan pesanan Puan supaya industri orkid di Sarawak terus mekar pada masa hadapan. Kami berharap orang awam dan juga kami menyeru jugalah kepada mana-mana sekolah yang berminat untuk membuat kerjasama bersama Persatuan Orkid Sarawak untuk menghubungi saya lah. Dapat kami teruskan dan kalau dapat kita nak berkembangkan lagi ke seluruh Sarawak lah secara umumnya. Hubungi Puan mungkin di talian nombor berapa? Kau boleh kongsikan? 013 823 0219. Okey, 013 823 0219. 0219. Kepada ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik yang mungkin nak belajar lebih lanjut mengenai orkid, bukan sahaja penjagaan orkid, penanaman orkid, tetapi pembenihan orkid itu sendiri, boleh dial lagi sekali 013 823 0219. Terima kasih saudari Humaira dan Puan Zunawati sudi berkongsi mengenai orkid ini di pagi Jumaat ini. Diharapkan agar dapat memberi ilmu yang baru kepada anda di rumah. Dan Yes, juga, mungkin. saya dah bagi tahu Selamat Hari Raya in advance. Selamat Hari Raya in advance. Dia bisik dengan saya tadi, apa kata kita wish selamat Hari Raya kepada diorang. Jadi dia pula yang malu nak wish. Selamat Hari Raya in advance. Okay? Stay safe, okay? Pada anda di rumah, terus setia sama kami dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Menarik kita mengupas topik mengenai orkid tadi kan. Rasa macam nak belajar juga, bukan setakat untuk menjaga, menanam, tapi kita nak belajar juga macam mana pembenihan orkid spesies ni supaya ia tidak lupus ditelan zaman. Dan adik Humaira tadi juga seorang yang sangat cemerlang sebenarnya, suka dengan aktiviti-aktiviti sains macam ni, yang mana saya kira tak semua pelajar macam ni, sebab mereka risau dengan peperiksaan utama yang mereka ambil, nak bagi masa dan sebagainya. Tetapi thumbs up kami ucapkan kepada Humaira kerana pandai membagikan masa antara aktiviti-aktiviti sains macam ni dengan peperiksaan utama silibus di sekolah. Baik, topik yang kedua juga sangat penting saya kira, iaitu Volunteers for Community Engagement and Empowerment for COVID-19 VCEE19. Sarawak adalah sukarelawan yang membantu meringankan beban pihak kesihatan bagi menangani wabak COVID-19. VCEE19 juga di bawah naungan PPKM, Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia,
saja. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik peranan VCEE19 dalam meringankan beban petugas barisan hadapan, kita bersama dengan pengerusinya sendiri Tuan Haji Zul dan timbalan pengerusi Encik Felix. Berjumpa sekali lagi Encik Felix. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Morning. Apa khabar? Alhamdulillah. Tuan Haji Zul, puasa so far okey? Alhamdulillah. Sempat sahur pagi tadi? Sempat. Alhamdulillah. Cik tanya orang ni mesti tak sempat. Faham sendiri sempat minum air. Okey, difahamkan VCEE19 juga terlibat dalam proses pengedaran vaksin ya Encik Felix. Kalau boleh Tuan Haji Zul ataupun Encik Felix ceritakan lebih lanjut mengenai ini. Okey, jadi Silahkan Encik Felix. Untuk vaksin ni kita membantu dari mula, maksud dia daripada hari kedua penerimaan vaksin iaitu di stadium. Masa tu pemberian vaksin kepada frontliner. Jadi untuk volunteer tadi kita panggil VC19 lah. Amil mudah VC19. So kita punya tugas adalah mendaftar di dalam MyVAS. Okey. MyVAS ni adalah satu sistem pendaftaran penerima vaksin. Jadi itulah mula-mula tugas kita di stadium. Tetapi sebelum mereka berada di stadium, mereka telah bertugas di kawasan yang di lockdown ya, PKPD. Iaitu di tugasan yang mula-mula volunteer VC19 ni adalah di Kampung Bintawak. Itu adalah tugasan pertama kami. Jadi tugasan kami masa itu adalah sebagai pendaftar. Mendaftar yang akan diswab. Diswab, di situlah mula-mulanya tugas kami. Maksudnya selain daripada pengedaran vaksin di stadium yang kita tahu sekarang ini di Jalan Kerancak di Kuching, juga mereka terlibat sama untuk PKPD. Tuan Encik Felix memetik kata-kata Ketua Pengarah Kesihatan kita JES Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kebanyakan kapasiti kemudahan kesihatan terutamanya di Limbah Kelang menjadi semakin kritikal disebabkan oleh peningkatan kes yang berlaku baru-baru ini. Adakah mungkin juga terdapat bantuan yang disalurkan oleh VC19 dalam aspek ini, Encik Felix? Okey. Selain daripada di kampung-kampung yang telah diletak di bawah PKPD, tugas VC19 ni, volunteer dia, juga boleh berada di COVID Assessment Center. COVID Assessment Center. Kalau di Kuching ni, kita ada di Dewan Masyarakat MBKS. Kita boleh bertugas di situ sebab volunteer kita dah latih mereka supaya satu kena jaga SOP dan kedua tadi mesti menggunakan PPE yang lengkap dan cara yang betul. Cara yang betul sebab untuk volunteer ni saya letak kepentingan menjaga keselamatan mereka. Kita nak jaga keselamatan orang lain. Yang lebih penting kita kena jaga keselamatan diri dulu. Mungkin ada juga bantuan disalurkan di pusat-pusat kuarantin, Encik Felix? Pusat-pusat kuarantin apa yang kita buat, kita mengedarkan ikut keperluan lah. Di mana yang dikuarantinkan tadi, klien yang dikuarantin, PUI. PUI dikuarantin di pusat kuarantin di mana mereka kekurangan bekalan atau kekurangan kewangan. Jadi di pusat kuarantin tadi ada yang mengendalikan dan mereka inform kepada saya, beritahu kepada saya apa keperluan mereka. Jadi kita coba cari dan sampaikan kepada klien tersebut. PUI tersebut. Besar peranan VC19 ni kan, Jess? Betul. Jadi seperti yang Encik Felix maklumkan tadi ya. Jadi Tuan Haji Zul, Encik Felix maklumkan kalau nak menjadi ahli perlu mendaftar melalui MyVAS, betul tak? Jadi Tuan Haji Zul, apa antara kriteria utama untuk menjadi seorang sukarelawan ni? Kriteria utama suka dan rela. Suka dan rela. Sukarelawan. Sebab nama sukarelawan, suka dan rela. Suka dan rela, tak ada paksaan. Tapi sihat tubuh badan harus. Alhamdulillah. Itu semestinya. Kerana sebelum bertugas diberi tugasan,
dipastikan agar sehat walafiat dah dulu. Sihat walafiat. Maksudnya daripada pelbagai latar belakang lah ya ahli-ahli volunteers ni. Lingkungan umur pula macam mana? 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas sehingga mungkin warga emas tidak digalakkan Tidak lah. digalakkan lah. Okey. Kita faham sebab tugas sebagai seorang frontliner ini bukan mudah kerana terpaksa berdepan dengan risiko penularan COVID-19 dan mereka juga adalah sebenarnya nak membantu orang lagi dan saya kira VC19 ini juga kategori frontliners kerana mereka juga berkorban masa dan tenaga untuk melindungi orang lain. Mungkin terdapat Encik Felix, mungkin terdapat bengkel ataupun kursus yang diadakan kepada para sukarelawan ini sebelum mereka memulakan operasi mereka. Ya. Jadi selepas mereka mendaftar sebagai volunteer, kita dah dapat tahu berapa ramai, siapa dan kita akan tetapkan waktu untuk mereka dilatih. Mula-mula mereka dilatih secara virtual melalui menggunakan platform Google Meet dan juga Zoom. Jadi pihak daripada VCEE pusat di Kuala Lumpur yang diterajui oleh Datuk Dr. Zainal, Datuk Dr. Zainal dan tim dia melatih volunteer kita di Sarawak secara virtual. Selepas itu saya menambahkan lagi ilmu mereka secara bersemuka. Bersemuka. Jadi apa yang dah dilatih seperti tentang SOP, apa yang mereka perlu patuh, iaitu seperti yang Gas pernah war-warkan selalu, iaitu 3C, 3W. Amalkan 3W. Itu antara perkara yang sering dipesan kepada golongan sukarelawan ini supaya dalam mereka melindungi orang lain, diri mereka juga sentiasa terjaga. Saya kira barangkali ramai mereka di luar sana yang mungkin tak tahu gambaran, suasana serta persediaan yang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pendaftaran vaksin di stadium nanti. Jadi selepas ini kita nak tanya orang kuat ini sendiri apa persediaan yang perlu anda lakukan sebelum bergerak ke pusat pengedaran vaksin, semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Baik, kita sudah berada di blok yang terakhir ya guys. Sangat meriah set kita hari ini dipenuhi dengan tetamu istimewa kita membincangkan topik-topik yang sangat menarik. Dan hari ini topik yang di segmen terakhir ini kita masih lagi bersama dengan dua tetamu kita untuk membincangkan mengenai VC19. Jadi untuk pengetahuan lebih lanjut, jadi Mr. Felix, sebab tadi seperti yang Gas maklumkan di awal segmen tadi, boleh nampak di kaca TV tadi terdapat banyak lagi kawasan yang telah pun diisytiharkan kawasan merah. Jadi kita nak tahu apa lagi kawasan di mana kawasan utama yang memerlukan perkhidmatan sukarelawan VC19. Okey. Kalau mengikut pendaftaran yang kita ada volunteer kita di Miri, Samarahan, Serian, Sibu je ya. Sibu. Di Limbang pun ada, tapi tak ramai. Ramai bertumpu di Kuching. Jadi sebab itu dari segi latihan dan pendedahan dan tugasan yang diberi lebih banyak dilakukan di Kuching. Di Kuching. Di Kuching. Dan yang di bahagian-bahagian lain kita menggalakkan mereka menyertai mana-mana jika diperlukan di pusat mana-manalah apa-apa aktiviti di bahagian-bahagian lain. Okey. Encik Felix, seperti yang kita sedia maklum ya Jess, kadar pendaftaran untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan dikatakan masih pada tahap yang sedikit rendah dan antara sebabnya adalah kerana sebahagian orang dalam masyarakat mempunyai keraguan terhadap fungsi vaksin ini dan juga kesukaran untuk mengakses sistem pendaftaran. Pada pandangan Encik Felix, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk mengatasi isu ini? Okey. Untuk masalah tentang kerisauan kepada vaksin ni tadi, apa yang perlu masyarakat kita tahu, vaksin ni dua-dua dia
mengikut kajian lah, Betul. adalah selamat. Jika ada pun masalah dia, kesan sampingan yang tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan sangat. Cuma kalau kita tengok di Sarawak, kita cuma terima vaksin jenis Pfizer, Comirnaty dan juga Sinovac. Dan saya dengar kalau kesan sampingannya demam, lenguh-lenguh badan ke apa, disarankan juga oleh mereka yang bertugas semasa pengedaran vaksin itu boleh untuk mengambil pil dan sebagainya untuk meringankan kesan sampingan itu. Tak ada masalah. Jadi berikan kerjasama anda untuk menjadi penerima vaksin. Betul. Kalau Gas sendiri ada terima vaksin ya? InsyaAllah kita tak sabar sebenarnya untuk menantikan kehadiran vaksin ini nanti sebab sekarang ini di Warga Emas. InsyaAllah untuk kita nanti insyaAllah on time supaya ini adalah satu-satunya cara saya kira sekarang ini untuk kita segera memutuskan rantaian COVID-19. Jadi Encik Felix, kita nak tanya lagi lah mengenai persediaan yang perlu dilakukan oleh orang ramai supaya memudahkan kerja-kerja pendaftaran di pusat pengedaran vaksin ini nanti. Okey. Untuk penerima vaksin, satu yang penting adalah MySejahtera apps. Okey, itu penting. Itu penting. Kena semak balik dalam apps MySejahtera ni tadi. MySejahtera ni komplit tak? Sebab ada yang belum jawab. Okey. Dia cuma daftar tapi dia tak jawab ke semua dia. Ada soalan-soalan di dalam apps MySejahtera tu. Dia ada, kita klik ke button vaksin. Betul. Vaksin COVID. Dan di dalam thread tersebut dia ada beberapa soalan yang tak dilakukan oleh komuniti kita. Jadi kena buat dahulu di rumah sebelum sampai ke pusat pengedaran vaksin. Bagi Warga Emas lah Tuan Haji Zul, mungkin mereka mempunyai kekangan dari segi internet dan sebagainya, tak tahu nak menggunakan aplikasi MySejahtera mungkin bagi golongan Warga Emas. Jadi mungkin ada juga bantuan khas untuk mereka di pusat pengedaran nanti? Boleh menggunakan pendaftaran secara manual. Walk-in. So sekarang ni setakat ni berapa jumlah pendaftaran sukarelawan untuk VC19 di Sarawak? Untuk di Sarawak lebih kurang dalam 80 orang. 80 orang. Tapi kebanyakannya di Kuching lah. Kebanyakan Sarawak adalah 80. 80 orang. Ramai sebenarnya. Tak ramai. Itulah, tak ramai. Tak. Maksudnya kita dua kena join. Betul. Gas lah. Yang penting gas kena join. PBS boleh menjadi rakan media. Rakan media untuk VC19. Yang paling penting kita sama-sama menggembleng tenaga untuk sama-sama menolong frontliners ini je supaya kerja mereka lebih mudah dan proses pengedaran vaksin itu berjalan dengan lancar. Bagaimana nak mendaftar? Sebab tadi cakap tak ramai. Jadi kita dah berminat ni untuk mendaftar bagi menjadi sukarelawan VC19. Caranya mungkin boleh dikongsikan. Melalui Facebook VC19 Sarawak. VC19 Sarawak. Dekat Facebook je? Facebook. Ada cara-cara pendaftaran. Ada link. Tekan link tu. Okey. Senang. Lepas ni lah Gas. Okey, kita kena volunteer di bulan yang mulia ini. Jadi Cik Felix, bagi anda sendiri, sebab anda sendiri memang terlibat secara di Padang ya untuk program-program volunteer ini. Jadi selesai saja tugas, apa yang anda selalu lakukan untuk pembersihan diri? Okey. Untuk kalau di tempat yang memang berisiko, contohnya di kawasan PKPD, selepas saja mereka menggunakan suit PPE itu tadi, mereka akan buka suit tu. Kalau ada tempat mandi, kita suruh mereka mandi. Kalau tak ada, then kita nak pastikan mereka terus balik ke rumah. Jangan singgah mana-mana. Itu adalah pesanan yang selalu kita pesan kepada volunteer kita. Ya, tapi untuk macam kalau nak buka suit tu, kalau nak buka PPE semua tu, perlu ada cara-cara dia sendiri, betul tak? Yes, ada cara-cara tersendiri. Dan cara tu telah diajar dan dah dilatih kepada mereka. Dan selain daripada saya sendiri, ada rakan-rakan kita yang di pusat, di tempat-tempat yang berisiko tadi akan memantau cara mereka membuka PPE itu. Sebab kita tak nak ada silap. Betul, itu yang kita nak jaga. Kalau silap sikit ni bahaya Gas. Lepas tu ada tak peristiwa yang tidak dapat dilupakan semasa menjadi volunteer? Ada juga orang marah-marah, ada orang lambat. Marah-marah. Masa bertunggu kadang-kadang satu hari 1,000 orang lebih. 1,000. Banyak satu hari 1,000. Satu hari macam hari ni mungkin berapa orang yang akan dijangka untuk penerima vaksin? Hari ni untuk penerima vaksin kita ada 1,200. 1,200. Pada 10 dan 11
10 kita ada 1,700. 1,700. 11 bulan kita ada 1,400 orang. Jadi macam Tuan Haji katakan tadi, sekarang ini penerimaannya mungkin masih belum ramai lagi menjadi sukarelawan. Jadi melihat kepada keperluan untuk kita mempunyai sukarelawan ini, apa kata kita sama-sama meringankan beban frontliners kita. Kita kena ketahui apa SOP-nya, apa caranya untuk kawalankan diri dahulu dan bersedia untuk menjadi sukarelawan menyertai VC19 ini. Mungkin pesanan Encik Felix kepada mereka di luar sana supaya dalam kita nak melandaikan lekok COVID-19 ini, kita tahu kes di Bintulu semakin banyak juga, di Sibu banyak. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya kita sama-samalah dapat menyertai VC19 ini dan meringankan petugas barisan hadapan. Pesanan Encik Felix. Okey. Untuk pesanan untuk komuniti kita, kalau kita tengok, of course, kita kena patuh SOP. SOP. Dan yang lain-lain yang kita mungkin tidak nampak sangat di dalam SOP, mungkin ada kelakar sikit. Sebab apa yang kita nampak adalah avoid touching men. MEN. Mouth, eyes and nose. Avoid touching that. Wow. Itulah dia secara ringkas. Ringkas tetapi sangat tepat dan menusuk sebenarnya. Kerana kita selalu orang kata menjaga penjarakan fizikal bersama dengan orang lain, tetapi penjagaan kendiri itu juga penting. Avoid touching men. And then yang kedua, instead follow woman. Maksud dia? Follow woman. Wash your hand. Always. Wash your hand. Okay? The second thing, obey social distancing. Okay? And then yang M, guna mask. Mask up. Itu paling penting. Ya. Yang ketiga, exercise and eat well. Yang terakhir sekali N tu apa? And sekejaplah. No unnecessary travelling. No unnecessary travelling. Ingat dalam kita menjaga kawalan diri, menjaga kesihatan diri dan keluarga, kenang jugalah mereka yang bergelar sebagai frontliners ini. Kalau tidak dapat pun menyertai sebagai sukarelawan, paling senang patuh SOP. Itu caranya. Terima kasih Encik Felix, Tuan Haji Zul sudi berkongsi mengenai VC19 di Sejahtera Asia pada pagi Jumaat ini. Diharapkan agar ianya memberi manfaat kepada anda di rumah, memberi kita kesedaran untuk lebih berjaga-jaga semasa musim pandemik ini, lebih-lebih lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Jadi daripada saya Jessica John bersama Zali Zawawi, kita jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.